Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat tengah hari kepada semua warga UPM, staf dan pelajar UPM di kampus Serdang dan kampus Bintulu yang saya kasihi sekalian. Apa khabar semua? Di mana jua tuan-tuan dan puan-puan berada, saya mendoakan semoga warga UPM semua berada dalam kesejahteraan, sihat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat berada bersama keluarga tercinta atau bersama kawan-kawan di kolej kediaman dan jauh dari wabak COVID-19 yang melanda negara kita sekarang. Hari ini 15 April 2020 adalah hari pertama dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP fasa ketiga. Pengisytiharan Perintah Kawalan Pergerakan oleh kerajaan bagi fasa 1 bermula pada 18 Mac 2020. Bermula pada tarikh tersebut, kuliah dihentikan, pelajar-pelajar yang masih berada di UPM sama ada di kampus Serdang atau Bintulu tidak dibenarkan keluar kampus dan semua staf diminta bekerja dari rumah. Hanya segelintir staf yang diperlukan masih terus menjalankan tugas sebagai kumpulan hadapan ataupun frontliners. Ini adalah antara langkah-langkah pengawalan wabak COVID-19 yang kita semua tahu sekarang melanda hampir semua negara di dunia, menyebabkan wabak ini dikategorikan sebagai pandemik, iaitu penyakit yang merebak di seluruh dunia. Sebagaimana yang kita tahu, penyakit COVID-19 telah dikenal pasti disebabkan oleh virus corona yang belum ada vaksin untuk pengawalan penyakit ini maupun obat yang boleh digunakan untuk rawatan. Walaupun beberapa negara besar sedang berusaha keras untuk membangunkan vaksin yang efisien dan ubatan yang berkesan. Semasa kita mula mendengar negara China, lebih spesifik wilayah Wuhan, dilanda wabak COVID-19 pada akhir Disember 2019, saya percaya ramai yang merasakan tempat itu amat jauh dari Malaysia dan COVID-19 tidak mungkin akan sampai di Malaysia. Kita mendengar saban hari terlalu ramai rakyat Cina jatuh sakit disebabkan oleh virus ini. Ramai pula yang meninggal dunia. Bilangan yang didapati positif bertambah dengan begitu mendadak setiap hari. Hinggakan negara Cina terpaksa membangunkan hospital-hospital baru dalam masa yang cepat untuk menampung pesakit-pesakit yang bilangannya sukar kita bayangkan. Seluruh negara Cina ditutup dari negara luar. Saya ingin menekankan di sini betapa pentingnya kita bekerjasama dan akur dengan perintah kerajaan supaya Malaysia tidak akan berada dalam keadaan genting seperti ini. Seperti juga negara China sebelum ini, negara Itali sekarang dan banyak lagi negara-negara di Eropah serta Amerika Syarikat yang mana bilangan rakyatnya yang positif dan meninggal dunia adalah sangat menggerunkan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jauhi negara kita Malaysia dan rakyatnya termasuk kita semua daripada keadaan sebegitu. Alhamdulillah, dengan kerjasama majoriti rakyat Malaysia, setelah mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan pada fasa 1 dan fasa 2, kita dapati kes-kes baru penyakit COVID-19 mula menunjukkan penurunan dari segi bilangan yang positif. Beberapa langkah susulan telah diambil oleh pihak pengurusan UPM bagi menyelaras dan memperincikan pelaksanaan PKP agar pematuhan semua peraturan yang telah diputuskan oleh pihak berkuasa
dapat dilaksanakan sebaik mungkin. UPM menyambut baik Perintah Kawalan Pergerakan yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia dalam mengekang penularan wabak COVID-19. Seramai 2,264 orang pelajar UPM berada di kampus Serdang dan kampus Bintulu, manakala lebih kurang 1,200 orang pelajar lagi yang berada di sekitar atau luar kampus UPM. Pengurusan hal ehwal kebajikan dan penginapan pelajar telah diberi perhatian serius dan tindakan telah diambil bagi memastikan kesan bebanan PKP dapat diringankan dalam kalangan pelajar. Seterusnya, membendung risiko jangkitan dan penularan wabak COVID-19. Mulai 18 Mac 2020, Bilik Gerakan 24 jam bagi pengurusan penginapan dan keberadaan pelajar di Kolej Kediaman serta kebajikan pelajar telah mula beroperasi. Bilik Gerakan yang diketuai oleh Profesor Dr. Muhammad Ruslan Sulaiman, Timbalan Naib Chancellor, Hal Ehwal Pelajar dan Alumni, menempatkan pengetua dan fellow Kolej Kediaman, pegawai dan staf entiti pejabat TNC HEPA serta staf yang tinggal di kuartus UPM seramai 130 orang yang bertugas secara penggiliran bagi membantu pelajar-pelajar yang berada di dalam kampus. Pelajar yang menginap di dalam kampus diberikan bantuan makanan percuma setiap hari, iaitu sarapan pagi, makan tengah hari dan makan malam yang dihantar terus ke kolej-kolej kediaman, termasuk juga pelajar yang menginap di kompleks perumahan universiti, rumah tamu universiti dan KMR Wan Putra Residence. Pelajar turut dibekalkan dengan makanan kering seperti roti, biskut, mi segera, minuman segera 3 dalam 1 serta keperluan barangan asas seperti sabun mandi, sabun basuh, berus dan ubat gigi, juga tuala wanita kepada pelajar perempuan. Selain daripada pemberian terus kepada pelajar, stok makanan kering dan barangan keperluan ini turut dipusatkan di setiap kolej kediaman agar pelajar boleh terus mendapat bekalan sekiranya keperluan ataupun terdesak pada bila-bila masa sahaja. UPM juga tidak lupa terhadap kebajikan pelajar yang tinggal di luar kampus. Menerusi gerak kerja tindakan bersama, Majlis Perwakilan Pelajar atau MPP telah menghantar bekalan makanan asas iaitu beras, tepung, minyak masak, telur serta makanan kering yang lain seperti roti dan biskut kepada hampir 800 pelajar UPM yang tinggal di luar kampus. Program Food Bank bagi tujuan penyaluran makanan hasil sumbangan pihak luar juga diaktifkan bagi tujuan tersebut. Memahami suasana berkurung, ya kita rasa sekarang ni macam kita berkurung dan kemungkinan tercetus perasaan bosan, pelajar turut dibantu dari aspek sokongan psikologi oleh kaunselor UPM sepanjang PKP menerusi inisiatif bahagian kaunseling UPM. Antara inisiatif tersebut adalah telecounselling yang melibatkan 12 orang kaunselor bertugas, slot chit-chat iaitu bimbingan kaunselor menerusi perkongsian dan mendengar luahan pelajar serta perkongsian maklumat menerusi poster dan video berkenaan kesedaran, menjaga kesihatan mental serta tips pengurusan emosi sepanjang PKP. Selain itu, Majlis Perwakilan Pelajar dengan kerjasama bahagian hal ehwal pelajar, Pusat Sukan dan Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar menganjurkan beberapa aktiviti bagi mengisi ruang masa yang ada seperti pertandingan e-sport, Mobile Legends, video kreatif, video dakwah santai, fotografi kreatif, UPM TikTok
Challenge, UPM Fitness Challenge, mencipta slogan dan tips menjaga kesihatan. Sehingga kini, sambutan daripada para pelajar amat menggalakkan dan memberangsangkan. Pihak pengurusan universiti sedar betapa aspek pengurusan komunikasi krisis sangat penting pada ketika ini. Justru bagi menyalurkan semua maklumat yang penting dengan pantas dan sahih sepanjang tempoh pelaksanaan PKP ini, UPM telah mewujudkan Pusat Panggilan Kecemasan Umum dan khas iaitu hotline bagi membolehkan komunikasi krisis dan pertolongan kecemasan dapat dilaksanakan dengan berkesan dan efisien. Pada hari ini, penularan berita palsu juga semakin membimbangkan dan merumitkan lagi keadaan. Oleh itu, bagi mengelak berita palsu mengganggu kehidupan warga UPM serta memastikan semua menerima maklumat yang sahih, pihak universiti sentiasa berkomunikasi dengan menggunakan platform e-bahan dalaman melalui saluran-saluran rasmi seperti email rasmi iaitu info@upm.edu.my bagi staf dan juga pelajar, media sosial rasmi UPM dan laman web rasmi UPM yang dikemas kini mengikut keperluan. Malah, satu saluran baru juga diwujudkan sewaktu tempoh PKP iaitu aplikasi Telegram rasmi untuk staf UPM. Di samping itu, pihak berkepentingan yang lain juga turut disalurkan dengan maklumat UPM yang berkaitan dengan menggunakan saluran media sosial rasmi UPM, aplikasi Telegram rasmi dan juga cara-cara yang lain. Oleh itu, saya berharap dan memohon agar semua warga UPM untuk mendapatkan berita-berita serta hebahan-hebahan rasmi UPM menerusi saluran yang telah disediakan ini. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengingatkan semua agar jangan sesekali terlibat dalam aktiviti menyebarkan berita palsu yang boleh mengganggu ketenteraman awam serta mencetuskan panik dalam kalangan anggota masyarakat. Jadilah warga UPM yang bertanggungjawab dan sentiasa mematuhi arahan pihak yang berkuasa. Kita semua sedia maklum bahawa COVID-19 telah memberi kesan yang besar dalam segenap aspek kehidupan masyarakat, bukan sahaja di Malaysia tetapi secara global. Sebagai sebuah universiti yang mempunyai kepakaran dalam pelbagai bidang, ahli akademia khususnya di UPM juga telah turut menyampaikan maklumat dan dirujuk dalam bentuk perkongsian kepakaran. Melalui bidang kepakaran masing-masing, mereka telah menjelaskan impak pandemik dan termasuk Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP melalui penulisan kepakaran dalam media cetak dan perkongsian kepakaran dalam media elektronik maupun media sosial. Alhamdulillah, saya melihat para akademia UPM tidak putus-putus memberi advokasi awam dan dirujuk berdasarkan kepakaran masing-masing bagi meningkatkan pengetahuan dan kepahaman masyarakat tentang impak COVID-19. Sebagai contoh, advokasi awam ini telah membincangkan impak pandemik dalam pelbagai aspek seperti perubatan, kesihatan awam, perubatan veterina, pertanian, ekonomi, teknologi maklumat, psikologi, sosiologi dan keselamatan insan. Saya percaya usaha murni ini boleh menjadi antara pemangkin kepada komunikasi krisis yang berkesan dalam menjelaskan situasi semasa dengan harapan masyarakat lebih bermaklum dan bersedia. Justru pada kesempatan ini, saya menggalakkan agar lebih ramai akademia UPM memainkan peranan kritikal ini dengan menyumbang penulisan dan perkongsian kepakaran mereka
demi kesejahteraan masyarakat dan negara. UPM membudayakan semangat bekerjasama sebagai satu pasukan dalam menangani COVID-19. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua kumpulan pakar dan sukarelawan UPM yang telah bergandengan bagi menghasilkan inovasi dan menggerakkan inisiatif, terutamanya bagi menyumbang keperluan kepada petugas barisan hadapan COVID-19. Tindakan pantas, cekap dan dedikasi terutamanya oleh Jawatankuasa Tindakan Kecemasan UPM ataupun ERT UPM COVID-19, para penyidik UPM dan sukarelawan telah berjaya menghasilkan 15 inovasi dan inisiatif untuk memerangi COVID-19. Seterusnya, anggaplah tempoh PKP ini sebagai satu hikmah untuk kita gunakan sebaiknya masa ini untuk mencapai sasaran tertentu, termasuklah dalam pengkayaan pengetahuan baharu dan juga dari segi kerohanian. Walaupun sebenarnya semua kegiatan dan rutin yang kita jalankan sebelum ini menjadi terhad atau mungkin ada yang perlu ditangguhkan terus, tidak bermakna sasaran kita sebelum ini perlu kita hentikan. Kita perlu kreatif untuk improvise mengikut sumber yang kita ada. Saya percaya warga UPM kekal patuh kepada arahan PKP yang telah dikeluarkan oleh kerajaan. Duduk di rumah. Stay at home. Bagi yang tidak perlu berada di luar. Sentiasa amalkan jarakan sosial atau social distancing. Jaga kebersihan diri dan jika perlu keluar, apabila balik ke rumah, jangan lupa bersihkan diri dahulu. Manfaatkan peluang PKP ini untuk mengukuhkan institusi kekeluargaan kita. Kita perlu jaga sesama kita untuk melalui tempoh ini. Saya percaya pegawai yang produktif bermula daripada amalan di rumah. Jika di rumah pun kita boleh kekal produktif, insya-Allah kita akan dapat mengekalkan momentum apabila kita balik bekerja seperti biasa nanti atau bukan seperti biasa lagi. Urusan di dunia mungkin akan berubah. Ingatlah, elakkan keluar rumah tanpa urusan yang betul-betul penting. Pastikan juga pelajar-pelajar kita dapat mematuhi arahan PKP ini. Kita tidak mahu pelajar UPM melanggar peraturan dan diambil tindakan oleh pihak berkuasa di bawah undang-undang yang diguna pakai. Pelanggaran PKP di dalam kampus juga boleh menyebabkan tindakan tata tertib diambil. Untuk memastikan kesinambungan fungsi dan peranan Universiti Putra Malaysia, sudah tentu keperluan untuk terus bekerja dari rumah ataupun work from home adalah amat perlu. Tempoh PKP bukanlah untuk kita berehat-rehat sahaja di rumah, tetapi kerja hakiki kita perlu juga kita teruskan. Namun begitu, kita bekerja dalam keadaan yang berbeza, dalam keselesaan di rumah. Nak makan bila-bila pun, boleh bangun, boleh pergi ke tempat untuk makan, boleh melayan anak-anak. Kita berada bersama keluarga, tidak perlu menghabiskan masa dalam perjalanan, tidak perlu beli minyak kereta atau minyak motosikal, tidak perlu bayar tol dan lain-lain lagi. Kalau dikira, banyak juga yang kita kurangkan, dapat kita kurangkan perbelanjaan kita setiap hari. Ini juga adalah satu hikmah. Tuan Haji Rosdiwah, pemangku pendaftar dalam email pada semua warga UPM pada 19 Mac 2020 telah mengeluarkan satu panduan tugas untuk staf UPM yang boleh dijalankan dari rumah sepanjang tempoh PKP. Selaras dengan surat edaran arahan bekerja dari rumah oleh JPA. Saya pasti semua warga UPM telah membaca panduan tersebut dan faham akan peranan masing-masing.
Staf perlu terus responsif terhadap sebarang arahan dan keperluan kerja dari semasa ke semasa. Staf juga boleh diminta hadir di pejabat sekiranya ada keperluan tugas. Ketua juga perlu memahami kekangan staf-staf tertentu. Contohnya, mungkin ada staf yang tiada akses kepada internet sepanjang berada di rumah untuk menjalankan arahan-arahan tertentu yang perlu dilakukan di rumah dan lain-lain kekangan yang mungkin ada. Pandai-pandailah ketua jabatan memberi tugasan yang bersesuaian dengan persekitaran dan kemudahan di rumah pegawai tersebut. Bagi mereka yang perlu hadir di UPM, sekiranya keadaan memerlukan, pastikan bahawa surat kebenaran bertugas dibawa bersama dan segera pulang ke rumah setelah selesai tugasan. Kita mahu elakkan sebarang risiko daripada terdedah kepada jangkitan virus ini. Kita perlu jaga kita. Bagi pegawai akademik pula, aktiviti pengajaran dan pembelajaran perlulah kreatif. Be resourceful. Kita tidak ada pilihan lain lagi. Kita harus bergerak kepada kaedah pengajaran dan pembelajaran secara online dan juga e-penilaian. Trend pengajaran dan pembelajaran secara digital adalah menjadi keperluan sekarang. KATE ada menyediakan berbagai platform untuk pengajaran. KATE juga menjalankan latihan-latihan untuk menyediakan bahan pengajaran dan teknik pengajaran dan pembelajaran secara digital sebelum dan juga semasa PKP ini. Rujuk kepada jadual yang disediakan oleh KATE. Sekiranya terlepas latihan atau seminar secara live, tuan-tuan dan puan-puan boleh mengikutinya melayari link yang disediakan oleh KATE mengikut kesesuaian masa masing-masing. Bagi penyelia-penyelia pelajar siswazah, saya harap semua penyelia kekal berhubung dengan pelajar-pelajar di bawah seliaan masing-masing. Bertanya khabarlah kepada mereka, termasuk pelajar-pelajar antarabangsa yang jauh daripada negara mereka. Adakah mereka memerlukan apa-apa bantuan? Apa yang mereka buat seharian? Dan tetapkan target bersama untuk sama-sama penyelia dan pelajar kekal produktif. Jika terdapat sebarang isu berkaitan PKP, anda boleh terus berbincang dengan Profesor Iqbal, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa. Begitu juga dengan aktiviti penyelidikan. Marilah gunakan peluang dan situasi ini untuk membaca dan menulis. Masa PKP ini adalah masa yang paling produktif untuk menghasilkan penerbitan akademik berimpak tinggi serta come out dengan cadangan penyelidikan. Banyak geran-geran pendidikan yang ditawarkan pada masa ini. Hubungi Pusat Pengurusan Pendidikan ataupun RMC untuk mendapat maklumat lanjut dan penerbit UPM untuk mendapatkan bantuan yang berkaitan. Perpustakaan Sultan Abdul Samad juga sedia memberi perkhidmatan pada setiap masa yang diperlukan. Kita manfaatkan tempoh PKP ini untuk perkara-perkara yang sebelum ini mungkin kita tidak dapat fokus kerana kekangan masa. Selain itu, berkongsilah kepakaran dan khidmat profesional mengikut kesesuaian. Semarakkanlah semangat kesukarelawan. Bermula fasa ketiga PKP ini iaitu pada hari ini bagi memastikan semua perancangan dan operasi PTJ dapat berjalan dengan baik dan lancar untuk menyokong visi, misi dan matlamat strategik UPM. Saya telah meminta semua ketua PTJ untuk menyelaras laporan prestasi mingguan PTJ masing-masing untuk tujuan pemantauan. Laporan ini bukanlah untuk menambah kerja tuan-tuan dan puan-puan, tetapi adalah sebagai pemantauan dan rujukan pengurusan universiti khususnya sebagai langkah pengurusan risiko agar penilaian dan langkah
mitigasi secara sistematik dapat dijalankan secepat mungkin. Kebajikan staf dan pelajar sangat diutamakan sepanjang tempoh ini. Sebagai contoh, pada awal PKP iaitu pada bulan Mac 2020, pihak besar telah bertungkus lumus memastikan gaji staf UPM dapat diterima beberapa hari awal daripada tarikh yang sepatutnya. Bantuan lain dalam bentuk makanan dan kewangan juga disediakan melalui wazan bagi golongan yang layak. Pelajar-pelajar dipastikan dijaga dengan rapi dan mendapat makanan yang mencukupi. Berkaitan maklumat status COVID-19 di kalangan staf dan pelajar UPM, terdapat 7 orang staf dan 4 orang pelajar yang telah didapati positif COVID-19 dalam tempoh PKP Fasa 1 dan Fasa 2. Semua kes ini adalah melalui kontak dari luar UPM. Apabila terdapat kes yang dilaporkan, Pusat Kesihatan UPM akan mengambil tindakan segera dan sewajarnya mengikut SOP yang diberikan oleh pihak KKM dan membuat follow-up setiap hari dengan pesakit-pesakit tersebut. Alhamdulillah, sukacita saya maklumkan kesemua 7 orang staf dan 4 orang pelajar tersebut telah pulih dan telah keluar daripada hospital. Mereka sekarang sedang menjalankan kuarantin di rumah masing-masing. UPM sentiasa mendahulukan kebajikan staf dan pelajar. Malahan dalam satu kes yang mana staf College Chancellor disahkan positif pada 21 Mac, iaitu kali terakhir pegawai berada di bilik mesyuarat yang digunakan sebagai bilik gerakan kolej ialah pada 17 Mac. Walau bagaimanapun, pengurusan universiti yang kebetulan melakukan lawatan ke sana pada 21 Mac telah diarahkan untuk karantin di rumah selama 14 hari, termasuklah Timbalan Naib Chancellor Akademik, Timbalan Naib Chancellor Hak Ehwal Pelajar, Besar dan juga saya sendiri. Kerana kami berkemungkinan terdedah kepada risiko. Semua tim petugas pada masa tersebut juga serta vendor-vendor yang membekalkan makanan pelajar turut dikarantin selama 14 hari. Dan tim baru disediakan untuk mengambil alih tugas bagi tim yang telah perlu dikarantin. Ramai yang terlibat dalam memastikan kebajikan staf dan pelajar dijaga dengan baik sepanjang tempoh PKP Fasa 1 dan 2 serta seterusnya pada fasa ketiga yang bermula pada hari ini. Oleh itu, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada frontliners, wira dan wirawati UPM yang terlibat secara langsung dan tidak langsung, khususnya kepada Pusat Kesihatan Universiti, Hospital Pengajar UPN, pejabat hal ehwal pelajar dan alumni, pengetua, pengurus, fellow dan staf kolej-kolej kediaman, pasukan Emergency Response Team ataupun ERT yang bermesyuarat setiap hari untuk memastikan semua urusan berjalan baik, para petugas di bilik gerakan pusat yang diketuai oleh pengarah OSH, Dr. Rafi, bahagian keselamatan UPM, petugas-petugas di bilik gerakan, staf wazan, kolej, para sukarelawan dari ahli ke pertama, sahabat masjid dan lain-lain lagi. Tidak dilupakan staf IDEC yang juga bertungkus lumus menyiapkan beberapa borang pertanyaan yang kita sediakan dalam Google Form untuk mendapat maklumat-maklumat yang tertentu. Saya juga mengucapkan berbanyak terima kasih kepada vendor-vendor yang menyediakan makanan kepada pelajar, semua warga UPM yang peka dan memahami situasi yang sedang kita hadapi ini. Tidak dilupakan para penaja dan penyumbang yang memberi bantuan dalam bentuk keuangan
maupun secara in-kind yang termasuk bahan-bahan makanan dan lain-lain lagi. Ramai alumni juga turut terlibat dalam memberi bantuan kepada pelajar-pelajar UPM. Terima kasih para alumni UPM. Teruskanlah sikap-sikap yang terpuji ini. Marilah kita terus kekal produktif, terus berusaha, berdoa dan bertawakal. Ikut peraturan PKP seketatnya, duduk di rumah atau di kolej supaya risiko jangkitan COVID-19 dapat dikurangkan dan Malaysia berjaya memutuskan rantaian COVID-19 secepat mungkin. InsyaAllah, kita semua dan seluruh rakyat Malaysia, malahan dunia akan berjaya mengharungi ujian ini. Bulan Ramadan akan menjelang tiba dalam beberapa hari lagi. Saya ingin mengucapkan selamat berpuasa kepada semua warga UPM. Semoga bulan Ramadan pada kali ini mengingatkan kita lebih lagi akan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat menjalankan ibadah. Buat warga UPM, khususnya para pelajar, saya ingin merakamkan satu pantun untuk mengakhiri taklimat saya pada hari ini. Ditatang sebagai minyak yang penuh, kasih dan sayang ikhlas tercurah. Hadapi PKP, usah bosan dan jenuh. Ujian diharungi dengan penuh tabah. Stay home, stay safe. Berilmu, berbakti. We love UPM. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.